Saudara-saudari penonton video yang saya hormati, mari kita memikirkan satu situasi yang berlaku kepada hampir kesemua masyarakat Malaysia. Ya. Kita daripada kecil, kita akan dihantar ataupun memasuki peringkat sekolah prasekolah ataupun tadika. Kemudian daripada tadika, kita melanjutkan pelajaran kita di peringkat sekolah rendah. Seterusnya, kita akan melalui fasa yang seterusnya iaitu pendidikan menengah dan rata-rata kebanyakan daripada kita yang berkesempatan untuk mengikuti pengajian di peringkat tinggi sama ada di kolej ataupun di universiti. Di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah, kita akan berada di dalam sistem persekolahan selama hampir 11 tahun. Dan di dalam sistem inilah kita belajar untuk kita diminta untuk membaca buku-buku sebahagian daripada proses pembelajaran yang kita lalui. Namun sedarkah saudara dan saudari, di sepanjang tempoh itu juga kita tidak pernah menerima pendidikan secara formal ataupun mengikuti mata pelajaran yang khusus tentang kaedah-kaedah membaca. Persoalannya kini, perlukah kita mempunyai kemahiran ataupun skill set tertentu apabila kita membaca? Adakah membaca ini menuntut kita untuk mengamalkan pendekatan-pendekatan kaedah ataupun teknik tertentu untuk membolehkan kita membaca? Ataupun adakah kita hanya sekadar mendapat satu bacaan dan kita baca saja tanpa kita mengaplikasikan kemahiran-kemahiran tertentu untuk membantu kita fokus dan dapat membaca dengan lebih baik? Jadi di dalam siri video ini, saya bersama kawan-kawan saya iaitu Zul, Amirah dan juga Nadia akan berbincang ataupun berkongsi sedikit tentang kemahiran-kemahiran membaca yang boleh diamalkan bagi membolehkan pembacaan anda menjadi lebih berkualiti dan pembacaan anda juga menjadi lebih efektif. Jadi, wahai penonton sekalian, sebentar sahaja tadi, saudara Yusni telah menerangkan pengenalan bahagian kemahiran-kemahiran asas untuk kita membaca buku. Yang pertama, saya di sini akan menerangkan bagaimana kaedah yang pertama untuk kita memilih bahan bacaan. Yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah inspectional reading. Agak-agaknya, apakah kaedah inspectional reading tu? Kaedah inspectional reading adalah menilai buku dan kandungannya sekali lalu. Bagaimana sekiranya para penonton sekalian pergi ke kedai ataupun membuka internet dan membuka aplikasi telefon, kita boleh melihat dan fahami tajuk buku yang kita ingini. Selain itu juga, kita boleh meneliti indeks dan isi kandungan dalam buku tersebut. Dan jangan begitu saja, kita perlu membaca ulasan penerbit. Apa penerbit kita ni ingin sampaikan dalam buku yang mereka terbitkan ini. Dan kita juga boleh melihat bab-bab penting, terutama sekali yang berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di negara kita maupun antarabangsa. Tapi kan, sekiranya kalau penonton pergi ke kedai buku untuk membeli buku dan buku itu dibalut dengan plastik, bagaimana? Jangan takut dan jangan gentar. Boleh saja pergi ke kaunter buku, meminta hikmat mereka untuk membuka plastik tersebut. Kerana peranan anda sebagai pembaca perlu mendapat isi kandungan yang puas untuk anda agar apabila anda membeli buku ini, anda tidak menyesal. Antara teknik untuk menganalisa kandungan buku, pertama sekali, kita perlu tahu adakah buku itu fiksyen ataupun bukan fiksyen. Seterusnya, apakah isu atau tema yang diutarakan dalam kandungan buku tersebut. Kemudian, kita juga perlu lihat pada struktur buku untuk kita tahu apa yang ada dalam kandungan buku tersebut. Kebanyakannya buku mempunyai susunan yang sistematik di mana ada pengenalannya, pembincangan utamanya dan juga kesimpulannya. Seterusnya, kita juga perlu kenal pasti apakah key point ataupun idea utama yang dibincangkan dalam buku tersebut. Seterusnya, kita boleh lihat pada perenggan di dalam kandungan buku untuk kita susun dan keluarkan di mana perenggan yang penting mengikut kepada keutamaannya. Seterusnya, kita juga boleh kenal pasti persoalan apa yang dibincangkan oleh penulis untuk lihat pada cadangan dan penyelesaian. Serta yang paling penting, kita perlu hormati pandangan perbezaan ilmu oleh penulis buku tersebut. Dengan mengaplikasikan teknik menganalisa kandungan buku ini, kita dapat jadi lebih fokus untuk membaca dan akan dapat lebih memahami kandungan buku tersebut. Saya dah berjaya habiskan satu buku.
bila kita berjaya selesaikan satu pembacaan, ada satu lagi peringkat untuk kita kenal pasti sejauh mana kita memahami secara kritis kandungan sesebuah buku. Ada satu persoalan untuk kita gunakan untuk kita refleks buku tersebut. Persoalannya, adakah kita bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan mesej yang disampaikan oleh penulis? Penilaian terhadap penulisan ini boleh kita guna dengan 3 teknik. Yang pertama, ilmu tajuk dan pengisian oleh penulis. Yang kedua, kejelasan dan kesahihan maklumat yang digunakan. Dan yang ketiga, pandangan yang logik seiring dengan mesej dan maklumat yang disampaikan. Pernah tak anda membaca sesebuah buku dan anda cuba menilai buku tersebut? Setiap buku ada mesej dan idea tersendiri yang cuba disampaikan oleh penulis. Walau bagaimanapun, kita sebagai pembaca ada hak untuk menilai secara kritis kesahihan dan kejelasan maklumat yang disampaikan. Berdasarkan 3 cara yang saya kongsikan tadi, anda boleh gunakan untuk anda reflect sama ada anda setuju ataupun tidak bersetuju dengan setiap mesej yang disampaikan oleh penulis di dalam buku tersebut. Baik, sebentar tadi sahabat-sahabat saya telah pun menerangkan tentang beberapa kaedah asas yang boleh kita gunakan ketika kita membaca buku-buku bukan fiksyen, seperti melakukan proses inspectional reading ataupun membaca sekali lalu sesuatu buku itu. Dan kemudian kita juga boleh menganalisa kandungan buku itu secara lebih berstruktur. Dan akhirnya kita juga boleh mengamalkan penilaian kritikal terhadap kandungan buku tersebut. Ketiga-tiga aspek ini ataupun ketiga-tiga kaedah ini apabila diamalkan boleh membantu kita lebih fokus dan memahami kandungan buku-buku yang kita baca. Kini saya ingin menerangkan kepada saudara dan saudari penonton-penonton yang saya hormati pula, apakah kaedah yang kita boleh amalkan, yang boleh diterapkan ketika kita membaca karya-karya fiksyen seperti karya sastra ataupun novel-novel popular yang berada di pasaran. Lazimnya apabila kita membaca karya-karya seperti ini, kita tidak melalui kesukaran yang tinggi, memandangkan selalunya kita hanya akan mengikuti ayat demi ayat, baris perenggan demi perenggan penceritaan yang dibuat oleh penulis sesebuah karya sastera ataupun karya fiksyen. Setelah beberapa lama membaca, lazimnya kita akan mengikuti sahaja jalan cerita dan plot penceritaan yang ditawarkan kepada kita. Namun, untuk memastikan pembacaan karya fiksyen dan sastera itu mendatangkan manfaat dan membolehkan kita berfikir tentang kandungan buku itu, beberapa perkara boleh diamalkan. Pertama, kita boleh menilai dan mengkaji plot dan penceritaan yang dibuat oleh seseorang penulis itu. Dan kedua, kita juga boleh melihat apakah tema besar yang cuba dibincangkan, sama ada tema berkaitan dengan kemanusiaan, tema kasih sayang, tema kekejaman manusia dan pelbagai lagi tema yang selalunya diterapkan di dalam sesebuah karya dan penulisan itu. Dan ketiga, kita juga boleh mengkaji apakah idea-idea besar dan gagasan-gagasan besar yang cuba disampaikan oleh penulis melalui karyanya yang selalunya tidak dilakukan secara terang. Sebaliknya, disembunyikan di sebalik plot dan penceritaan yang dibuat. Kemudian, di dalam sesebuah fiksyen, karya fiksyen ataupun karya sastera, terdapat banyak watak yang wujud. Ada watak utama, watak protagonis, watak antagonis dan juga watak-watak sampingan yang semuanya memainkan peranan di dalam menghidupkan suasana penceritaan seseorang itu. Dan seterusnya, kita juga boleh melihat apakah suasana dan persekitaran yang digunakan oleh penulis. Sama ada menggunakan suasana di kawasan yang kecil seperti di kampung, di daerah, ataupun ia menggunakan suasana penceritaan yang melangkaui sempadan negara bagi menunjukkan jalan penceritaan yang tidak statik dan berkembang. Dan selanjutnya, kita juga boleh melihat apakah latar belakang peristiwa yang berlaku di dalam sesebuah novel, fiksyen dan sastera dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini sebenarnya berkait kepada jalan penceritaan yang dibuat oleh seseorang penulis itu. Satu lagi aspek yang boleh kita lihat kemahiran dan juga kaedah penulis bercerita kepada kita adalah penggunaan metafora ataupun kiasan yang digunakan
bagi menghidupkan peristiwa ataupun watak atau menyampaikan ideanya di dalam karya sastera atau fiksyen tersebut. Selain daripada metafora, sesetengah penulis juga menggunakan simbolisme di dalam menyampaikan, menghidupkan watak ataupun menceritakan sesuatu peristiwa yang berlaku. Akhir sekali, di dalam membaca karya sastera dan juga fiksyen, lazimnya yang akan mempengaruhi minat kita untuk meneruskan pembacaan adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Kerana di dalam penulisan fiksyen dan juga sastera, gaya bahasa lah yang sebenarnya akan mendorong dan juga memastikan seseorang itu terus membaca karya itu sehingga selesai. Hai, saya Nadia. Saya sangat berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Amira dan saya berbangga Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, saya Aiman. Saya sangat bangga kerana Kuala Lumpur dipilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. KL Baca. Hai, nama saya Hani Zahira. Jom meriahkan sambutan Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. Hai, saya Aidil. Mari kita sama-sama meriahkan sambutan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. #KL Baca. #KL Baca.